Quantum mechanical model. So kita ada 4 quantum number yang kita kena tahu. Yang first is principal quantum number. Principal quantum number ni indicate shell. Contoh petala 1, petala 2, dan kita akan tulis dengan simbol n. N is defined as energy of the orbital, dan nilai n bolehlah apa-apa saja integer daripada number 1, 2, 3 dan seterusnya. Next is angular momentum quantum number. Simbol kita adalah L. Okey. L ni bermaksud shape of the orbital. So kalau kita value L equal to 0, dia adalah S orbital. Value L equal to 1 adalah P orbital. Value L equal to 2 adalah D orbital. L kita bermula daripada 0 sampailah n tolak 1. Bermaksud kalau n kita bernilai 3, L yang boleh adalah 0, 1, 2 sahaja. Okey. Seterusnya adalah magnetic quantum number, simbol dia M. Okey, nilai M kita adalah daripada negatif L to positif L, dan berapa banyak nilai M adalah bergantung pada 2L tambah 1. Bermaksud begini, kalaulah L kita bersamaan dengan 2. Kalau L kita bersamaan dengan 2, so ada berapa banyak nilai M? Nilai M kita adalah 2 kali 2 tambah 1. So kita ada 5 nilai M. Okey, apakah nilai M kita? Nilai M kita bersamaan dengan bermula daripada negatif L. Bermaksud bermula daripada negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, okey, dan juga positif 2. So kita ada 5 value untuk M. Okey. M indicate orientation of the orbital. Dan electron spin quantum number. Electron spin quantum number hanya ada 2 value saja, sama ada positive half ataupun negative half. Okey, kita nak cuba isi table ni bersama-sama. Okey, kalau nilai n bersamaan dengan nilai 1. So nilai L kita yang boleh hanyalah 0. Kenapa 0? Sebab nilai L bergantung pada nilai n. N minus 1. So kalau n sama dengan 1, so nilai L sama dengan 0. Type of orbital, kalau 1, 0 bermaksud orbital 1s. Nilai M yang mungkin, okey, nilai M bergantung kepada nilai L. Okey, nilai M M kecil . Okey, so kalau lah L 0, M yang boleh hanyalah 0 saja. Number of orbital in subshell, kita cuma ada satu saja orbital dalam subshell. Kosong ni maksud kita ada satu saja orbital. Kalau kita buat orbital diagram, nanti kita akan belajar depan lagi. So ada M sama 0, maksudnya kita cuma ada satu orbital saja. Nilai S memang tetap, positive half ataupun negative half. Okey, satu orbital ni, bilangan elektron yang boleh mengisi satu orbital adalah sebanyak 2, iaitu positive half dan negative half. So bilangan number of electron adalah 2 sahaja. Okey, bila n sama dengan 2, L yang boleh hanyalah 0 hingga 1 saja. Okey, bila 2, 0 bermaksud ini adalah orbital 2s. Kalau nilai 2, L1 bermaksud ini adalah orbital 2p. Nilai M untuk orbital, bila L sama dengan 0, M kita cuma ada nilai 0 saja. Maksudnya kita cuma ada satu orbital saja. Kalaulah nilai L sama dengan 1, M kita adalah positif 1, bermula daripada positif L hingga negatif L. Positif 1, 0, negatif 1. So kita akan ada 3 orbital. Okey, total number of orbital in the subshell, kalau orbital 2s, kita cuma ada satu orbital lah. So samalah macam ni, kita akan isi positive half, negative half. Kalaulah kita ada 3 orbital, bermaksud positif 1, 0, negatif 1, bermaksud kita akan ada 3 lagi orbital. So bilangan elektron yang boleh diisi dalam 2s disebabkan oleh cuma ada satu orbital, maksimum boleh isi adalah 2. 3 orbital, maksudnya satu orbital mesti boleh isi positive half, negative half. So total elektron yang kita boleh isi adalah sebanyak 6 elektron sahaja. Okey, bila n sama dengan 3. Bila n sama dengan 3, L yang boleh hanyalah 0, 1, 2 saja. 3, 0 bermaksud ini orbital 3s. So kalau L 0, M pun bernilai 0. So number of orbital, kita cuma ada satu orbital je sebab M sama dengan 0. So satu orbital boleh isi dengan 2 elektron. Bila 3, L sama dengan 1, ini adalah orbital 3p. Nilai M yang boleh adalah positif 1,
kosong, negatif 1. So bermaksud kita akan ada 3 orbital. Bila S kita memang tetap nilai dia positif half ataupun negatif half sahaja. So bila 3 elektron, maksimum elektron yang boleh masuk hanyalah 6 elektron sahaja. So bila N sama dengan 3, ini adalah orbital L sama dengan 2, ini adalah orbital 3D. So nilai M untuk 3D adalah positif 2, bermula daripada negatif L hingga positif L. Positif 2, positif 1, kosong, negatif 1, negatif 2. Okay, so number of orbital in the subshell. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So kita ada 5 orbital in the subshell. So maksimum bilangan elektron yang boleh diisi adalah 10. So kalau kita tengok N sama dengan 1 maksimum boleh isi 2 elektron. N sama dengan 2 maksimum boleh isi 8 elektron ataupun oktet saja. Bila N sama dengan 3, dia boleh isi sampai 18 elektron. Okey, so ataupun dulu kita pernah belajar 2, 8, 18. Mana datang 2, 8, 18? Berdasarkan pada inilah. N sama dengan 1, 2. N sama dengan 2 bersamaan dengan 8 elektron. N sama dengan 3 boleh isi 18. Okey, sekarang kita nak tengok contoh shape of the orbital. Bila S orbital, ini bermaksud nilai L kita bersamaan dengan kosong. So orbital 1S, macam mana kita nak lukis orbital 1S? Orbital 1S contohnya, okey, S ni bentuk dia bulat saja. So kita draw bulat, lepas tu kita lukis paksi, contoh inilah paksi X, dan kita ada paksi Y, dan juga kita ada lagi satu adalah paksi Z. Okey, ni orbital 1S. Kalau kita nak draw orbital 2S, so kita kena draw orbital 2S pun sama, cuma orbital 2S dia mesti lebih besar daripada orbital 1S. So lukislah, contoh ini adalah orbital 2S. So ini adalah paksi X, dan paksi Y, dan seterusnya kita punya paksi Z. P orbital pula, P orbital apabila nilai L sama dengan 1. Dan bila L sama dengan 1, nilai M kita adalah positif 1, kosong, negatif 1. So kita akan ada 3 orbital, iaitu dia adalah orbital PX, PY dan juga PZ. Okey, so kita nak tengok macam mana nak lukis orbital PX, PY, PZ. Okey, bentuk orbital P adalah dumbbell. So kalau saya nak lukis orbital, saya nak lukis 2PX for example. So PX bentuknya dumbbell. Okey, so paksi X, kalau saya lukis PX, maksudnya ini adalah paksi X. Then draw, ini adalah paksi Y, dan lagi satu adalah paksi Z. Ini adalah contoh 2PX. Okey, so kalau kita nak lukis 2PY pula, okey, bermaksud awan elektron berada di atas paksi Y. Okey, so ini adalah paksi Y. Okey, so ini adalah paksi X. Okey, dan satu lagi adalah paksi, okey, dan satu lagi ni adalah paksi Z. Okey, label bagi lengkap. Okey, now kita nak lukis 2PZ pula, bermaksud awan elektron akan berada di atas paksi Z. Jadi saya lukis, ni orbital P bentuknya dumbbell. So ini paksi Z. So ini kita punya paksi X. Dan ini kita punya paksi Y. Okey, untuk orbital D, ia merujuk pada nilai L sama dengan 2. So bila L sama dengan 2, M kita bersamaan dengan positif 2, positif 1, kosong, negatif 1, negatif 2. So kita akan ada 5 orbital, iaitu kita akan ada orbital, contohnya ini petala 3, N sama dengan 3. So kita boleh lukis 3 di XZ, 3 di YZ. Okey, kita ada 3 di XY. Kita juga ada 3 di X squared, Y squared, dan juga kita ada 3 di Z squared. Okey, sekarang kita nak lukis orbital D. For example, saya nak lukis orbital 3 di XZ. 3 di XZ bermaksud awan elektron dia akan berada di antara paksi X dengan paksi Z. Okey, so maksudnya kita lukis orbital di antara, betul-betul di antara paksi X dengan paksi Z.
Orbital D, dia akan ada 4 loops. Maksudnya, so kita kena lukis lagi 2 loops. Orbital D mesti ada 4 loops. Okay. So, next, saya tak lukis lagi paksi Y. So, kita lukis paksi Y. Okay, satu bagi, ni paksi Y, bagi nampak line. Satu lagi, sembunyikan line dia. Okay, ni contoh 3DXZ. Kalau saya nak lukis 3DYZ. Okey, so untuk mudahkan kita, saya cuma ubah paksi saja. So maksudnya awal elektron berada di antara paksi Y dengan paksi Z. Jadi saya cuma ubah paksi saja. Untuk paksi Y ni paksi Z. So lukis awal elektron berada di antara paksi Y dengan paksi Z. Okey, so disebabkan orbital D mesti ada 4 loops, tambah lagi 2 loops, then lukis paksi. So yang tak ada lagi adalah paksi X. Okey, satu tunjukkan line, satu lagi sembunyikan line. Sebab ini adalah lukisan dalam bentuk 3D ya. Okey. So next saya nak lukis 3DXY. 3DXY sama juga, saya hanya ubah paksi saja. Contoh ni orbital X, ini paksi X. Ini adalah paksi Y. So lukis awal elektron berada di antara paksi X dengan paksi Y. Dan lukis lagi 2 loops. Okey, lepas tu paksi yang tak ada lagi adalah paksi Z. Okey, begini ya 3DXY. Okey, seterusnya kita nak lukis 3DX2Y2. Okey, 3DX2Y2 bermaksud awan elektron berada di antara paksi X dengan paksi Y. Okey, saya lukis dulu bentuk for loops kita. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, lukis paksi. Saya nak lukis 3D X2 Y2. Okey, ini bermaksud awal elektron kita berada di atas paksi X dengan paksi Y. Contohnya ini adalah paksi X. Okey, ini adalah paksi Y. So lukislah lagi satu paksi kita ni adalah paksi Z. Okey. Okey, satu lagi saya nak lukis 3DZ2. Okey, kalau 3DZ2. Okey, 3DZ2 dia lain daripada bentuk orbital yang lain sebab 3DZ2 dia cuma ada 2 loop sahaja. Okey, so sekarang contoh nak lukis orbital 3DZ2. Okey, contoh ini adalah awan elektron yang berada di atas paksi Z. Okey, so ini adalah paksi X, ini adalah paksi Y. Okey, untuk orbital 3DZ2 dia cuma ada 2 loops dan letak cincin berada di tengah-tengahnya. Okey, ini adalah bentuk untuk 3DZ2. Which of the following set of quantum number are allowed? Okey, sekarang kita tengok. When n equal to 2. So when n equal to 2, L equal to 0 and 1 only. So sekarang bila L sama dengan 2, so jawapan kita adalah not allowed. Reason dia because only L equal to 0 and 1 are permitted. Okay, question number 2. When n equal to 3, L equal to 0. So, bila L equal to 0, M should be 0. Sekarang M equal to negative 1. So, number 2 pun not allowed. Okay, so number 3. Okay, bila n sama dengan 1, L sama dengan 0, M sama dengan 0, S positive half are allowed. Okey. Soalan yang kedua. Which of the following orbitals are allowed? Okey, kita tengok 3p boleh ke tak? Okey, 3p bermaksud n kita sama dengan 3. L yang boleh hanyalah 0, 1, 2. So, maksudnya 3s boleh, 3p boleh, 3d pun boleh. So, jawapan 3p ni adalah allowed. Okey, 2d. When n equal to 2, L equal to 0, 1, only. So, bermaksud kita hanya boleh 2S dengan 2P saja. 2D is not allowed.